الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Perkara-perkara membatalkan tauhid rububiyah. Antaranya ialah mengiktirafkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai rakan kongsi atau sekutu yang lain dalam mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan para makhluk atau mengurus alam maya ini. Jadi pada pelajaran kita yang lepas kita telah membincangkan dengan panjang lebar dalil-dalil yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bukti-bukti bahawa orang kafir yang bukan Islam pun mereka mengaku tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencipta, menjadi alam, mentadbir, mengurus alam, mengeluarkan cahaya matahari, bintang, bulan, memati, menghidupkan, memberi rezeki. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila percaya Allah Ta'ala mempunyai sifat rububiyah, tetapi dalam waktu yang sama belum tentu mereka mentauhidkan rububiyah Allah. Maksudnya, kalau masih menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, setelah dia mengaku Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan mencipta, tetapi masih lagi mempercayai ada Tuhan lain yang berkuasa, ada Tuhan lain yang boleh mematikan, memberi rezeki, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, maka yang tu dipanggil rububiyah tidak sepenuhnya. Mereka tidak mentauhidkan, hanya mereka percaya. Yang ketiga, bila mengiktikadkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan rububiyah, perkara-perkara yang membatalkan rububiyah kepercayaan mereka, bila mereka rasa, mereka beriman, mereka yakin, mereka iktikad ada Tuhan yang lain sama dengan Allah, maka yang itu terbatal. Terbatal rububiyah mereka dengan Allah. Sebab mereka kata, mereka meyakini ada Tuhan yang lain sama seperti Allah, boleh mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, mendatangkan mudarat dan juga menolak manfaat. Maka dengan keyakinan itu mereka tidak mempunyai kepercayaan bulat tentang Allah Ta'ala mempunyai sifat rububiyah. Okey, terus B. Mengiktirafkan bintang-bintang, planet dan orbit-orbitnya boleh memberi kesan dan boleh menguruskan kehidupan manusia. C. Mengiktirafkan makhluk boleh memberi rezeki kepada makhluk lain atau menghalang rezeki daripada makhluk lain, atau boleh memudaratkan atau memanfaatkan makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. D. Mengiktirafkan seorang manusia boleh mengetahui perkara gaib. E. Mengiktirafkan Allah Subhanahu wa taala menjelma ke dalam diri para makhluk atau Allah berada di suatu tempat. F. Mengiktirafkan kesembuhan penyakit datang daripada pakar perubatan atau ubat-ubatan yang diambil, atau mengiktirafkan taufik dalam hidup manusia berpunca daripada kecerdikan, kepintaran dan hasil usahanya sendiri dan bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya apa dia? Kalau seseorang itu dia berubat melalui perubatan moden ke perubatan tradisional ke, sembuh penyakit dia. Penyakit yang dialami itu sembuh dengan perubatan. Dia kata doktor pakar ni kerana doktor pakar ni sebab tu dia sembuh. Ataupun kerana makan ubat ni, sebab tu dia sembuh. Maka terbatal rububiyah dia. Dia nak 100% semua Allah. Menyembuhkan penyakit, mendatangkan penyakit, memudaratkan, memberi kesan sesuatu tindakan, semua Allah. Begitu juga bila seseorang itu berjaya di dalam sesuatu pekerjaan, sesuatu urusan dia memperolehi kecemerlangan di dalam peperiksaan contohnya, kerana usaha dia. Kerana kebijaksanaan dia, kecerdikan dia,
maka itu terputus hubungan dia dengan Allah, terputus kepercayaan rububiyah dia dengan Allah. Kerana makna rububiyah di samping menjadikan, Allah Ta'ala menentukan, mengurus, mentadbir apa yang berlaku kepada diri kita, berjaya ataupun tidak, gagal ataupun sebaliknya, semua telah diputuskan melalui sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan sebab-sebab, dengan kerana-kerana yang lain. Okay, terus mengikutkan para makhluk mempunyai hak dalam mengubah undang-undang, iaitu undang-undang yang mengawal harta dan juga keselamatan manusia. Manusia tak, semalam dah kita sebut inil hukmu illa lillah. Hukum itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuatu hukum yang dah ada dalam Quran, dah ada dalam hadis, manusia tak boleh mencipta, membuat suatu peraturan undang-undang lain yang berlaga, yang bercanggah dengan undang-undang Quran hadis. Itu tak boleh. Kecuali undang-undang yang berkaitan dengan keduniaan, undang-undang jalan raya contohnya, undang-undang masalah tanah, undang-undang perhutanan. Yang tu tak apalah, benda-benda tak ada dalam Quran dan juga hadis, maka yang tu boleh diistihadkan. Maknanya pihak pemerintah boleh mengemukakan suatu undang-undang untuk mengawal tanah, untuk menjaga keselamatan jalan raya. Contohnya kena pakai terbingan keledar, kena pakai helmet sampai dekat traffic light kan, lampu hijau berjalan, lampu merah kena berhenti. Yang tu tak apalah, untuk keselamatan manusia. Yang benda tu tak ada dalam Quran hadis, tu tak apa. Adapun benda yang telah wujud, telah tetap, telah termaktub ada dalam Quran hadis, manusia tidak boleh mencipta ataupun membuat satu undang-undang lain. Okey, terus teknik ahli kalam dalam mengisbatkan kewujudan Allah. Sebelum ini kita telah baca banyak sangat ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi tentang bagaimana cara golongan salaf mengisbatkan wujudnya Allah. Banyak dari Quran hadis yang kita telah baca. Sekarang ni dia nak buat perbandingan pula. Pengarang kitab kita ini nak buat perbandingan pula bagaimana ahli kalam, golongan falsafah mengisbatkan tentang wujudnya Allah. Bagaimana cara mereka, bagaimana kaedah mereka mengisbatkan, mengiyakan tentang Allah Ta'ala tu ada. Cuba kita tengok secara teliti bagaimana caranya. Okey, terus. Sebelum ini telah dijelaskan yang beriman kepada Allah dan memperakui kewujudannya merupakan perkara fitrah yang terdapat dalam manusia. Berdasarkan akal dan fitrah, kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih jelas berbanding dengan kewujudan manusia yang hari. Mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan merupakan objektif penurunan Al-Quran. Ia bukan juga merupakan objektif dakwah para Nabi, terutama sekali dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan itu, tidak heranlah kalau para Rasul pernah berkata kepada umat masing-masing. Okey. Untuk menerangkan tentang wujudnya Allah bukan sebab utama turun Quran. Bukan matlamat turun Quran untuk menerangkan wujudnya Allah. Ataupun sebab perutusan para Nabi dan para Rasul ni nak terang wujudnya Allah. Tak, bukan kerana tu. Sebab apa? Di sudut fitrah manusia, Quran tak turun pun orang tahu ada pencipta. Bukan matlamat yang besar dalam dakwah, penyampaian dakwah yang disampaikan oleh para Nabi dan juga para Rasul. Bukan matlamat yang besar, yang penting nak menceritakan tentang wujudnya Allah. Sebab apa? Sepatutnya itulah perkara yang penting. Sebab fitrah manusia, memang Allah Ta'ala itu wujud walaupun Nabi tak beritahu. Sebab fitrah, mesti alam ini ada, mesti ada pencipta dia. Alam ataupun disebut sebagai makhluk, mesti ada khalik. Walaupun ada lah dalam Quran, dalam hadis menceritakan tentang dalil Al-Quran tentang wujudnya Allah, dalil hadis tentang wujudnya Allah, itu memang ada. Tetapi bukan matlamat utama. Diturunkan Al-Quran, diutuskan para Nabi untuk menceritakan Allah Ta'ala itu wujud. Sebab Allah Ta'ala itu memang diketahui wujud. Di sudut akal, di sudut fitrah, memang Allah Ta'ala itu tidak dapat dinafikan dia wujud, kerana mustahil adanya alam ini tanpa ada penciptanya, tanpa ada pembuatnya. Jadi kalau begitu, kenapa diturunkan Al-Quran dan diutuskan Nabi? Matlamatnya apa? Bukan nak menceritakan tentang wujudnya Allah. Matlamatnya untuk mengajak manusia supaya sembah Tuhan yang diiktiraf ada.
Nak ajak manusia supaya menyembah Allah, yang mana Allah itu telah diiktiraf bahawa dia wujud. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah membangkitkan kepada setiap umat itu akan seorang rasul untuk mengajak manusia supaya sembah Allah, bukan memperkenalkan Allah. Memperkenalkan Allah tu maknanya manusia di sudut hakikat, di sudut naluri manusia orang dah kenal Allah Ta'ala. Cuba nak ajak sembah. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Jadi timbul soalan, kemusykilan. Kalau dah mereka iktiraf wujudnya Allah, kenapa sembah berhala? Tu yang kita sebut tadi. Ayat-ayat yang lepas, illa linuqarribuna ila Allahi zulfa. Berhala ini sebagai perantaraan. Berhala tokong sebagai perantaraan nak bawa mereka punya ibadat, mereka punya amalan, mereka punya kebaikan, nak bawa bertemu dengan Allah. Sebab tu semua tokong. Nampak? Kita tengok pula selain daripada ayat yang kita bacakan tadi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu Nabi Nuh kata, an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tiada Tuhan melainkannya. Sebab dia mahu nak sembah berhala. Allah Ta'ala dia mengaku, berhala pun dia sembah. Itu dia panggil syirik. Syirik ni menduakan, mengatakan Tuhan itu berbilang. Berbilang ni 1, 2, 3, 4. Ada agama-agama yang menganggap Tuhan sampai 300 Tuhan. Ada yang 1000 pada Tuhan dia. Tuhan menjadikan matahari lain, Tuhan menurunkan hujan lain, Tuhan langit lain, Tuhan bumi lain, Tuhan jaga sungai lain, Tuhan jaga laut lain, Tuhan yang menghidupkan lain, Tuhan mematikan lain. Banyak Tuhan. Jadi maknanya tugas utama nak ajak supaya sembah, bukan kenal manusia kenal adanya Allah. Maknanya manusia iktiraf adanya Allah walaupun tak kenal. Jadi nak bagi kenal tu yang diutuskan para rasul. Diturunkan Quran dan kitab-kitab samawi, Taurat, Injil dan Zabur. Okey, terus. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatirus samawati wal ardh yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun misluna turidu an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Rasul-rasul mereka bertanya, adakah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah? Adakah ada keraguan tentang adanya Allah? Mafhum mukhalafahnya, apa makna mafhum mukhalafah? Faham yang terbalik, maka tak ada syak, tak ada ragu tentang wujudnya Allah. Tuan-tuan ni balik ni, pergi ke Kuala ke Pedangan, jumpa orang bukan Islam kan, Cina, India, pergi tanya, Allah Ta'ala wujud tak? Tuhan yang menjadikan alam wujud tak? Pergi tanya tengok. Dia akan mengaku kata ada. Jadi Quran dah jelas, tidak ada syak tentang wujudnya Allah. Cuma nak ajak ni, nak bagi kenal betul-betul Allah Ta'ala. Hasil daripada kenal membawa kepada ketundukan, ibadat, sembah Allah. Okey, terus. Dia menciptakan langit dan bumi. Ia menyuruh kamu beriman kerana hendak membersih dan melepaskan kamu dari dosa-dosa kamu, dan memberi tempoh kepada kamu hingga suatu masa yang tertentu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Oleh itu bawalah kepada kami satu bukti yang jelas nyata. Cuma Al-Quran mengisyaratkan kepadanya kerana fitrah manusia itu boleh berubah dan rosak kerana pengaruh persekitaran. Imanan dan keyakinan boleh menjadi lemah kerana pengaruh tersebut. Al-Quran mengemukakan dalil yang jelas lagi terang dalam persoalan tersebut yang dapat menarik akal untuk menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rosaknya sebab apa? Asalnya memang mengiktiraf Allah. Semua manusia di sudut nalurinya, hati semua manusia ni, Islam tak Islam, dia lahir saja atas muka bumi, mengiktiraf Allah Tuhan. Jadi sebab apa? Bila dah lahir ni dia jadi sesat, sebahagian manusia jadi sesat.
faktor sekeliling ataupun persekitaran dia. Apa maksud? Kalau ayah dia, ibu bapa dia, keluarga dia duk sembah tok kong berhala, hari-hari dia beritahu, diasuh tok kong Tuhan kita, tok kong Tuhan, berhala Tuhan. Lama-lama bayi ni tadi dia percaya. Walaupun naluri hati dia menerima Allah sebagai Tuhan. Hak duk jadi sesak, jadi ayah pain dan sebagainya tu, rasa kahar ke? Sebab faktor sekeliling yang menarik dia, yang memberi, yang tarik dan dia menekan asak sesuatu pemikiran yang sesat. Akhirnya dia mengaku benda tu sesat. Sebab itu benda yang salah ni diulang-ulang akan jadi betul. Orang akan percaya. Benda yang salah ni, benda yang sesat, diulang berkali-kali, orang akan percaya walaupun benda tu salah. Apa-apa isu pun, apa-apa bab, apa-apa perkara bila diulang-ulang kan, maka suatu hari manusia akan yakin benda tu yang salah itu jadi betul. Sebab tu dalam apa-apa isu dalam dunia ni orang duk ulang banyak kali, mula-mula tak percaya. Kena 20 kali, 30 kali, 100 kali benda tu diulang, percaya tak? Percaya. Contoh apa? Kita lahir atas muka di Malaysia ni, di atas bumi Malaysia ni, orang sebut undang-undang Islam tak sesuai, hudud ketinggalan zaman. Undang-undang Islam ni sesuai di zaman Nabi. Undang-undang Islam ni kuno, kulut, sesuai di padang pasir. Kalau dilaksanakan undang-undang Islam, ditegakkan sebuah negara Islam, negara akan jadi mundur. Ulang berapa ratus kali tu. Surat khabar, TV, radio, dulu ulang. Lepas tu diikuti dengan ceramah. Akhirnya orang percaya tak? Sebahagian orang Islam percaya tak sesuai. Sebab diulang daripada kecil ke. Jadi benda yang salah kalau diulang orang akan pegang. Masuklah dalam kepala kita. Bila dah masuk dalam kepala, macam paku tu dipaku kepada sebatang kayu, paku 6 biji. Nak tarik balik senang ke? Nak buang pemikiran yang salah tu senang ke? Dah puluh tahun tersemat di dalam kepala pemikiran yang salah itu. Susah. Jenuh nak basuh balik. Nak basuh balik bukan senang. Itulah contoh orang yang beriktikad, berpegang dengan akidah yang salah kerana masa kecil dia tu bersih. Tapi bila diasak, diberi terang, akhirnya dia peganglah apa yang didedahkan kepada dia. Maklumat yang telah diberitahu kepada dia. Dia tak dapat maklumat lain, dia dapat dari sebelah pihak sahaja. Dia akan terima benda yang salah. Okey, terus. Golongan ahli kalam merupakan golongan yang paling banyak sekali yang menyentuh perbicaraan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengemukakan dalil berkaitan dengannya. Cuma sayangnya mereka tidak mengikut landasan Alkitab dan Sunnah dan kefahaman as-salafus salih dalam mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Sebaliknya mereka menggunakan jalan yang direka oleh ahli falsafah dan mantik Yunani. Ia telah menghasilkan berbagai-bagai keburukan kepada lapangan akidah. Mereka menggunakan dalil a'rad, sifat dan baharu, jisim, huruf al-ajsam. Kita pun pernah mengaji dulu benda ni kan. Ahli kalam ni banyak membincangkan tentang wujudnya Allah. Sedangkan wujudnya Allah ni diketahui secara maklum, secara fitrah dan juga akal manusia. Cuma jalan ataupun kaedah mereka mengenal Allah Ta'ala ni berbeza dengan golongan salaf. Mereka banyak membincangkan tentang arad. Arad ni maknanya sifat dan juga jisim. Dipanggil hudusul ajsam. Hudus baharunya ajsam, jismun jismani ajsam. Jisim. Apa makna jisim? Jisim sesuatu benda yang mengambil lapang sekadar zatnya. Okey, ni tiang mikrofon Ini jisim. Sebab apa? Dia mengambil lapang sekadar zatnya, sekadar keperluannya. Ini pelapik kitab. Jisim kerana dia mengambil ruang. Mengambil ruang ataupun mengambil lapang. Kita juga ada jisim. Kerana kita mengambil lapang sekadar keperluan. Ini semua ambil lapang. Ambil lapang maknanya ambil ruang. Itu jisim. Dan luaran kepada jisim itu seperti kita kata warna. Kitab ini jisim. Warna kepada kitab ini adalah arad. Warna kepada kitab adalah arad. Ini warna apa ni?
Pink. Benda ni apa? Jisim. Pelapik buku ni jisim. Warna dia itu arab, sifat bagi jisim. Jisim benda baharu kerana dia mengambil lapang. Bila dia mengambil lapang, mengambil ruang, dia berhajat. Dia memerlukan pihak lain, dia berhajat kepada benda yang lain. Arat juga berhajat kepada jisim. Sebab sifat dengan zat tidak boleh berpisah. Jisim itu zat sesuatu benda. Besar, kecil, keras, lembut, warna dan sebagainya, sifat bagi jisim. Arat berhajat kepada jisim sebab dia sifat. Jisim berhajat kepada yang lain kerana memerlukan ruang. Kalau tak ada ruang, dia nak duduk macam mana? Allah Ta'ala bukan jisim, bukan arat. Allah Ta'ala bukan jisim, bukan arat. Kalau kata Allah Ta'ala duduk di atas arash, dia mengambil ruang, dia mengambil pihak. Sedangkan Allah Ta'ala bukan jisim, bukan arat. Macam mana kata Allah Ta'ala atas arash? Kalau kata atas, maknanya mengambil pihak. Bila duduk di atas, dia mengambil ruang atas, dipanggil tahayus. Atas maknanya arah. Arah ni makhluk. Makhluk berhajat kepada arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Lepas tu atas arash maknanya mengambil tempat. Yang mengambil tempat adalah jisim. Jisim baharu. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala adalah qadim. Wallahu waniyyun 'anil 'alamin. Allah itu kaya daripada sekalian alam. Kaya maknanya tidak berhajat. Kalau duduk di atas, berhajat kepada pihak atas, berhajat kepada tempat. Sebab tu akhirnya macam mana nak terima kata Allah Ta'ala ni? Macam mana? Tak boleh terima. Jadi macam mana? Allah Ta'ala tak ada tempat. Sebab kalau kata ada tempat, dia adalah merupakan jirim. Dia bukan jirim Allah ni, dan dia bukan Arab. Letih tak nak fikir macam ni? Dia tarik pemikiran kita. Mula-mula tu, kalau kita belajar ilmu kalam ni, nak kenal Allah Ta'ala melalui falsafah, dia kena belajar yang tu dulu. Arab, jisim, jirim, mahiyah. Dia belajar apa ada lagi? Hukum akal, wajib akal, mustahil akal, haruh akal. Dia nak bagi sesuai tu, beri skru tu masuk cantik. Dah belajar asas-asas tu, barulah belajar sifat Allah. Sesuatu sifat yang datang daripada Quran dan hadis, tak masuk skru dia, tak jadi. Dia mesti masuk skru dia. Quran hadis ditapis melalui hukum akal tadi, melalui kaedah-kaedah ilmu kalam tadi. Quran hadis kena tapis dulu, sesuai tak sesuai. Mereka tak tolak, memang mereka tak tolak, tetapi mereka takwil lah, sebab tak sesuai dengan akal. Jadi nak kenal Allah Ta'ala ni mesti dengan akal dulu. Mereka mendahulukan akal daripada nas. Jadi berat semuanya. Sebab di dalam masalah keimanan, dia mendahulukan kepercayaan. Aminu billahi wa rasulih. Allah kata berimanlah kepada Allah dan Rasul. Bila beriman, percaya, walaupun tak masuk akal. Beriman, percaya walaupun tak masuk akal. Kalau nak kira masuk akal ni, adakah semua yang berada di dalam agama Islam ini semua sesuai dengan akal? Sesuai dengan akal. Contohnya, kena jilatan anjing, kena najis anjing ataupun babi, kena basuh 7 sekali dengan air tanah. Kenapa kena air tanah? Kenapa tak sekali dengan air sabun? Wa idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marratin ihdahunna bit-turab. Bila pinggan mangkuk kamu dijilat oleh anjing, hendaklah dibasuh 7 kali. Salah satu daripada 7 itu maknanya dengan air tanah. Tak masuk akal. Kau nak ikut akal sangat. Adakah semua yang ada dalam agama Islam ni sesuai dengan akal? Sebab tu kita kata kena dahulukan nafs, dalil Quran hadis daripada akal. Akal mengikut. Akal digunakan untuk memahami Quran hadis, bukan akal penapih kepada Quran hadis.
Sayyidina Ali kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi awla bil mashi min a'lahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai." Kalau agama dinilai dengan akal, niscaya khuf itu disapu di sebelah bawah. Tetapi aku melihat sendiri Rasulullah sapu belah atas. Itu bab sapu atas khuf, bab fiqh. Apatah lagi bab akidah. Bolehkah kita ketengahkan akal? Bab akidah, kepercayaan, membincangkan tentang zat dan juga sifat yang qadim. Bila qadim, dia dulu ada. Bila dia dulu ada, macam mana kita nak fikir dengan akal? Akal baru datang. Manusia baru datang, baru muncul, akal pun baru datang. Macam mana nak memahami zat dan sifat yang qadim dengan akal? Sebab akal baru datang, akal tak pernah tengok qadim. Akal tak pernah tengok zat yang qadim. Akal tak pernah tengok sifat yang qadim. Mana pernah tengok? Cuma kesan daripada sifat adalah kesan daripada kudrat iradat jadinya alam ini. Itu kesan. Jadi golongan ahli kalam kalau berhujah berdebat dengan mereka, mereka kepung kita bawa supaya ikut langkah dia. Masuk langgang-langgang dia, lepas tu ikut langkah dia. Memang sedap kat dia. Jangan ikut gelanggang, masuk langgang-langgang kita, tentu dia tak berani. Nak bawa langkah kita, silat kita, dia tak berani. Dia bawa kita, ditarik kan, kita pun ikut. Terjerat. Sebab kaedah tu dia dah melekat di dalam pemikiran mereka. Nak kenal Allah mesti dengan cara ni, cara akal ni. Itu yang bincangkan jisim, arak. Sebab apa? Sebab benda tu salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua untuk memuhalafahkan Allah, untuk mengatakan Allah Taala berbeza dengan makhluk, mesti perbezaan itu sesuai dengan akal. Kalau tak sesuai dengan akal, salah. Ini kaedah ilmu kalam. Kalau kita baca kitab-kitab tentang ilmu kalam ini, bagaimana nak mengenal Allah, lepas tu kita baca pula buku-buku falsafah, sama sahaja. Kita baca buku-buku falsafah, sama saja. Di sudut kaedah mengenal Allah, tak ada beza. Okey, terus. Mereka mengatakan alam terdiri daripada beberapa bahagian yang baharu. Benda yang terdiri daripada beberapa bahagian yang baharu bermakna benda itu juga adalah baharu. Macam arak jisim baharu kan? Okey, terus. Benda yang baharu adalah benda yang harus wujud. Ia juga harus tidak wujud sebelum daripada kewujudannya itu. Setelah alam maya ini dikhususkan dengan kewujudan yang harus sebagai ganti daripada tidak wujud yang harus, ia perlu kepada sesuatu yang mewujudkannya dan penciptanya. Pencipta itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Iji misalnya menyatakan perkhidmatan berkaitan kewujudan Allah boleh dilakukan dengan cara berdalilkan baharunya jauhar. Teknik ini menurut beliau dikatakan telah digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba, qala hadha rabbi, falamma afala qala la uhibbul afilin." Maksudnya, maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, ia melihat sebuah bintang bersinar-sinar. Lalu ia berkata, "Inikah Tuhanku?" Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula, "Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang." Ia menjelaskan alam jauhar, iaitu benda yang mengambil ruang dalam zat tertentu adalah benda yang baharu. Setiap benda yang baharu memerlukan kepada sesuatu yang memperbaharuinya, sebagaimana yang dipahami oleh akal manusia. Walau bagaimanapun, dakwaan Al-Hiji yang mengatakan berdalilkan wujudnya Allah boleh dilakukan dengan dalil jauhar dan arat bagi membuktikan baharunya alam maya ini, merupakan teknik yang dikatakan pernah digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Adalah dakwaan yang batil, kerana ia jelas bertentangan dengan nas yang sahih, akal yang sihat dan tuntutan bahasa Arab itu sendiri. Malah ia merupakan pendalilan yang tidak kena pada tempatnya. Tidak ada seorang pun dalam kalangan Rasulullah SAW dan imam-imam mereka yang menyatakan demikian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ad-Darimi dan lain-lain tokoh ulama Ahlussunnah. Mereka menjelaskan ia merupakan tafsiran yang mereka itu. Dalam ayat di atas, Nabi Ibrahim AS tidak pernah bermaksud untuk berdalilkan pergerakan bintang bagi menafikan kelayakan bintang memiliki sifat rububiyah.
Jika baginda alaihissalam bertujuan demikian, sudah tentu cukup kepada baginda berdalilkan pergerakan bintang-bintang daripada timur ke barat. Sebaliknya, baginda berdalilkan hilangnya bintang-bintang tersebut daripada langit sebagai membuktikan tidak berhakkan bintang-bintang itu menjadi Tuhan yang disembah oleh kaum sabiin. Hal tersebut kerana sesuatu yang boleh hilang daripada pandangan mata penyembahannya, meskipun untuk sekelip mata tidak layak untuk menjadi Tuhan yang disembah manusia. Apalagi bintang-bintang itu pula tidak memiliki kemampuan untuk tidak hilang daripada pandangan mata penyembahnya. Tidak dinafikan berdalilkan baharunya berbagai-bagai perkara dan berubahnya perkara tersebut daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain merupakan pendalilan yang sahih dan benar dan telah disyaratkan oleh Al-Quran dalam banyak tempat. Namun perkara yang dipertikaikan di sini ialah cara mereka mengisbatkan baharunya alam dan anggapan mereka yang teknik sebegitu rupa merupakan teknik yang digunakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dalil tentang baharunya alam maya ini merupakan dalil yang tidak pernah digunakan oleh para sahabat, tabi'in maupun imam-imam terkemuka umat Islam. Jika mengenal Tuhan dan beriman kepadanya bergantung kepada cara tersebut, sudah tentu menunjukkan para sahabat, tabi'in dan imam-imam terkemuka umat Islam tidak mengenal Allah dan tidak beriman dengannya. Jika ada yang berkata demikian, ia termasuk ke dalam kekufuran yang paling besar. Para rasul dan nabi tidak pernah menyuruh manusia menggunakan cara sebegitu rupa bagi mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pernah mengulas tentang orang yang berdalilkan a'rad dan ajsam bagi membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bagi beliau, ia merupakan teknik yang digunakan oleh ahli-ahli falsafah. Sebaliknya, beliau lebih suka orang Islam menggunakan asar dan jalan yang ditempuh oleh al-salafus salih. Asar maknanya apa ya? Perbuatan ataupun perkataan sahabat dan juga tabi'in. Itu asar. Okey, terus. Qadhi Ibn Suraid pula pernah menjelaskan tauhid ahli batil ialah menyelami perbicaraan tentang jauhar dan a'rad. Padahal Nabi SAW diutuskan menolak perkara itu semua. Menurut Ibn Taymiyah, golongan yang pertama dalam Islam menggunakan pendalilan dengan cara di atas ialah golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri memperakui teknik di atas bukan teknik yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat dan merupakan teknik yang bid'ah. Baginda SAW dan para sahabat tidak pernah mengatakan kepada mana-mana orang Arab yang masuk Islam. Dalil yang membuktikan alam itu baharu ialah ia tidak kosong daripada a'rad. Setiap yang tidak kosong daripada a'rad adalah baharu. Ahli kalam mewajibkan nazar, renungan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nazar ni maknanya perhati. Bila perhati melibatkan apa? Melibatkan akal lah. Perhati tu, oh ni ada Allah. Dia menggunakan nazar, renungan ataupun perhati. Okey, terus. Ahli kalam mewajibkan setiap orang Islam yang mukallaf melakukan nazar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Al-Qahir Al-Baghdadi misalnya menyatakan, berdasarkan pendapat yang sahih di sisi kami golongan Asy'ariyah ialah pendapat golongan yang menyatakan kewajipan yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang mukallaf ialah membuat renungan dan mengemukakan dalil nazar dan istidlal yang membawa kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, tauhidnya, keadilannya dan juga hikmahnya. Setelah melakukan renungan dan mengemukakan dalil yang membawa kepada keharusan peratusan para rasul, keharusan mentaklifkan para hamba dan dengan apa sahaja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu melakukan renungan yang membawa kepada perincian tentang rukun syariat dan kemudian beramal dengan hasilnya berdasarkan syarat-syaratnya. Al-Juwaini menyatakan kewajipan yang pertama ke atas orang Islam yang berakal lagi baligh ialah qasad untuk melakukan renungan yang membawa kepada pengetahuan tentang baharunya alam maya. Maka bahkan Imam Juhaini menegaskan orang-orang Juwaini menegaskan orang yang meninggal dunia yang belum sempat mengenal Allah menerusi cara melakukan renungan dan pencarian dalil, sedang dia mempunyai peluang dan masa untuk berbuat demikian, sebagai orang yang boleh dikaitkan dengan kekufuran. Tak kira Islam lah kalau dia tak gunakan nazar untuk mengenal Allah, mengetahui tentang wujudnya Allah.
Imam As-Sanusi pula menganggap melakukan renungan dan mengemukakan dalil berdasarkan kaedah-kaedah mantik sebagai syarat untuk masuk ke dalam agama Islam. Tengok. Kalau kita ikut berdasarkan kepada hadisnya, mengucapnya dan mengiktiraf dua kalimah syahadah yang dia tuturkan, bukan syarat nazar. Parti renung alam ni barulah dianggap sebagai beriman. Okey, terus. Orang yang degil untuk berbuat demikian hendaklah dihalau dengan kekuatan pedang sehingga dia meninggal. Bagi Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, beliau menolak cara yang digunakan oleh ahli kalam. Beliau menyatakan mengenal Allah dan memperakuinya bagi generasi salaf tidak bergantung kepada cara-cara yang keji. Bahkan sebahagian daripada cara yang digunakan oleh ahli kalam bagi mereka tidak mengundang ilmu pengetahuan. Ia bukan mana-mana pendapat salaf, ummah dan tokoh-tokoh imam mereka. Ia juga tidak pernah digunakan oleh para nabi dan juga para rasul. Ia bukan juga pendapat kesemua golongan ahli kalam dan majoriti mereka. Bahkan ia merupakan perkara yang baru yang wujud dalam masyarakat yang direka cipta oleh ahli kalam dalam kalangan Mu'tazilah dan lain-lain ahli kalam yang disepakati oleh salaf dan tokoh-tokoh imam dalam mengaji mereka. Beliau menukilkan kesepakatan salaf dalam menolak ahli kalam yang mewajibkan melakukan renungan dalam pencarian dalil yang boleh menyampaikan mereka kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya salaf dan mencanggah dengan Alkitab, As-Sunnah dan ijma' ummah. Mereka bahkan ia juga batal dari segi akal. Bagi Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, tokoh-tokoh salaf dan imam-imam mereka bersepakat perkara yang pertama diperintahkan ke atas orang mukallaf ialah mengucap dua kalimah syahadah. Jadi nak menentukan seseorang itu Islam atau tidak mengucap dua kalimah syahadah, aku diperintahkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi diperintahkan supaya manusia mengucap dua kalimah syahadah. Setelah mereka mengucap dua kalimah syahadah dan mereka iktiraf dua kalimah syahadah, mereka dianggap Islam walaupun tidak ada nazar. Tetapi ahli kalam sebagaimana yang disebutkan tadi, mereka mewajibkan nazar untuk diiktiraf keimanan, keislaman seseorang. Okay, terus. Mereka bersepakat orang yang melakukannya sebelum baligh tidak diperintahkan berbuat demikian selagi setelah baligh. Beliau menjelaskan kalimah syahadah itu sendiri sudah mengandungi perakuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta dan risalah Rasul-Rasul. Sebaliknya, dengan membuat perakuan terhadap Tuhan yang Maha Pencipta tetapi tidak mengucapkan dua kalimah syahadah, tidak menjadikan seseorang sebagai seorang yang beriman. Nabi SAW tidak pernah menyeru seseorang supaya melakukan renungan bagi membolehkannya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak juga mengajak mereka mengisbatkan kewujudan Tuhan yang Maha Pencipta. Bahkan perkara yang pertama menjadi seruan mereka ialah mengucap dua kalimah syahadah, dan itulah yang baginda perintahkan kepada para sahabatnya. Al-Iji dan Al-Juwaini mendakwa keperluan melakukan renungan dan mencari dalil yang boleh membawa kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala telah diijma'kan. Dakwaan ijma' ini jelas sekali dari segi kebatilannya kerana bercanggah dengan nas yang sahih, akal yang sihat dan dengan ijma' orang yang diperakui keilmuannya. Tidak mungkin sama sekali umat Islam akan berkumpul untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan nas yang sahih dan akal yang sihat. Ia jelas satu bentuk kesesatan dan umat Islam sama sekali tidak akan berkumpul bagi melakukan kesesatan. Jadi umat Nabi Muhammad ini la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Umatku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Tidak berhimpun maknanya tidak bersetuju di atas kesesatan. Maksudnya, kalau ada sebahagian manusia, sekumpulan manusia sesat, tak semua umat Nabi Muhammad ni akan sokong. Mesti ada yang akan menentang. Ada akan menyanggahi kesesatan ataupun perkara yang salah. Sebab itu disebut dalam sebuah hadis apa dia? Dalam sebuah hadis, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Bahawa umat aku ni akan sentiasa berada di atas kebenaran sehingga datangnya keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut umat dia ni akan berterusan sampai kiamat. Suatu kumpulan daripada kalangan umat Nabi Muhammad ini zahirina alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah,
akan sentiasa ada umat aku golongan yang menegak kebenaran. Jadi bila Nabi kata sentiasa ada, kalau sesat mesti disanggah, mesti ditentang. Sebab kaedahnya la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Umat aku tak akan sepakat di atas kebenaran, di atas perkara yang sesat. Jadi yang ulama yang kata, ada pandangan yang mengatakan ijma' ulama menggunakan nazar akal ini untuk mengenal Allah, untuk menentukan mereka Islam ataupun tidak. Dikatakan ijma' ni terbatal, tak betul. Mana boleh ijma' benda yang tak betul, benda yang salah, benda yang tak betul di sudut agama, umat Nabi Muhammad tidak akan sepakat. Kerana kaedah asal orang yang nak masuk Islam bukan dengan nazar, dengan mengucap. Hadis-hadis yang selalu kita baca kan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mengucap 2 kalimah syahadah, bukan suruh nazar. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, secara automatik, secara langsung dia telah mengiktiraf kewujudan Allah, kekuasaan Allah, tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Dan yang kedua, dia memperakui tentang perutusan Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa pandangan ulama yang mengatakan ijma' nak kenal Allah, nak masuk Islam ini kena nazar, itu salah, mesti dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, terus. Meskipun demikian, sebahagian ahli kalam menolak dakwaan ijma' yang dilakukan oleh Al-Ijim dan Al-Juwaini. Ibnu Hazm misalnya menolak pendapat orang yang menjadikan keperluan melakukan renungan dan mencari dalil yang boleh menyampaikan seseorang kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajipan yang pertama yang perlu dilakukan. Beliau menganggap orang yang melakukan demikian sebagai masih berada pada taraf orang yang bertaklid dan imannya tidak diterima. Bagi beliau, Rasulullah SAW menyeru masyarakat ke arah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada apa yang dibawa baginda. Baginda memerangi penduduk bumi yang memerangi baginda, menumpahkan darah dan menawan wanita dan anak-anak mereka. Baginda mengambil harta mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda juga mengambil jizyah dan merendahkan kedudukan mereka. Jizyah ni maknanya cukai kepala bagi orang kafir yang duduk di dalam sebuah negara Islam. Okey. Jadi kita tengok tentang masalah hukum iman orang yang bertaklid. Taklid dalam masalah fiqh ni banyaklah ulama terima kan. Sebab kita bukan boleh cari dalil orang awam ni. Dalam sesuatu isu, sesuatu hukum, sesuatu masalah, bukan semua orang mampu membuktikannya dengan Quran hadis. Walaupun Allah Ta'ala kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, kenalah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Ambil Quran, ambil hadis. Bukan semua orang boleh. Sebab itu, sebahagian ulama mengharuskan kita taklid dalam bab fiqh. Mufti Taqi Utsmani menyebut bahawa di antara dalil ayat Quran mengisyaratkan boleh taklid, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri daripada kalangan kamu. Mufti Taqi Utsmani di dalam kitabnya Darsul Tirmizi, syarah kepada Sunan Tirmizi, menyebut ulil amri di situ adalah al-a'immatul mujtahidun. Ulama-ulama yang mujtahid, yang boleh beristihad, bukan pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin daerah, pemimpin di dalam sesuatu organisasi pertubuhan. Bukan pemimpin ulil amri ni, dia kata. Walaupun di sana sebagian ulama kata ulil amri adalah seseorang individu yang menguasai, yang mengurus kedudukan orang Islam, pemimpin negara dan sebagainya. Raja juga dipanggil ulil amri. Tetapi sebagian ulama kata bukan itu yang dimaksudkan ulil amri. Sebab di hujung ayat itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbeza pendapat di antara satu sama lain, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasul. Kafiat ataupun cara nak mengembalikan Allah dan Rasul, nak buka Quran dan hadis untuk menyelesaikan sesuatu isu yang berlaku. Kalau uli amri tu bukan daripada kalangan ulama, dia boleh ke? Kalau uli amri pemimpin negara bukan daripada kalangan ulama, buka Quran, buka hadis, dia faham ke?
Sebab itu Mufti Taqi Osman ni kata dia bukan pemimpin, dia adalah ulama. Jadi wa ulil amri minkum, taatlah kepada ulil amri daripada kalangan kamu. Maknanya ini isyarat kepada taklid. Boleh taklid ulama. Kalau kita mengharam, ada juga sebagian ulama mengharamkan taklid seperti Ibn Hazm. Tapi itu bagi orang yang mampu. Ada ulama mengharamkan taklid, ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang mengharuskan. Jadi kita pegang pendapat yang pertengahan, harus taklid, bukan wajib. Dan juga tidak haram. Kalau haram taklid berat kita ni. Semua nak kena cari dalil Quran hadis sendiri. Semua nak cari dalam apa-apa bab, apa-apa isu semua nak cari sendiri. Nak faham sendiri Quran hadis. Mana boleh? Kita mana ada kekuatan menguasai ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa. Ilmu bahasa Arabnya, ilmu alat-alat yang lain, nahwu, sarah, balaghah, mantik, badi', ma'ani, bayan, usul tafsir, usul hadis, usul fiqh. Bukan kita faham. Kita orang awam. Jadi kena taklid kat ulama. Jadi taklid itu hukum harus. Jangan orang kata tak haram taklid ni. Tak haram taklid ni, dia tak akan terlepas larinya. Kalau orang kata haram taklid, pokok mana pun mesti dia ada bab yang dia taklid. Bukan kata orang awam macam kita, ulama sendiri pun. Ada benda-benda yang tak sempat dia nak kaji, dia akan bergantung kepada ulama lain, kepada tokoh lain. Maka dia taklid juga dia panggil. Dalam bab fiqh boleh taklid, ataupun bab akidah tak boleh. Bab akidah nak mengenal Allah Ta'ala kena kenal sendiri. Sebahagian ulama berpendapat taklid di dalam masalah akidah tidak sah iman. Allah Ta'ala wujud. Sebab apa Allah Ta'ala tu wujud? Ustaz ni kata Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu berkuasa, aku ikut dia. Mana taklid pada orang. Cuma di dalam kitab Kifayatul Awam ada dua pendapat. Pendapat pertama kata tak sah iman orang yang bertaklid. Sebab dia masalah akidah ni dia dasar, prinsip. Benda asas yang mesti semua manusia kena tahu. Mesti kenal Allah Ta'ala. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal yang ada pada agama ni kena kenal dulu. Sebelum kita buat ibadat kena kenal dulu Allah Ta'ala. Jadi golongan pertama kata taklid tidak sah iman. Golongan yang kedua kata sah iman. Boleh. Ini satu kelonggaran. Kalau dia taklid kepada orang tentang masalah akidah, tentang masalah keimanan, orang tu berpaling, dia tetap juga pegang macam tu. Sah iman dia. Tapi bahaya iman orang taklid ni. Kalau orang yang dia taklidkan itu tak betul pegangan dia, dia punya ni tak betul ya. Sebab tu dalam masalah akidah dia kena faham sendiri, cari sendiri. Kena alim sendiri. Kena kaji. Selain mengaji dan dia kena kaji. Tak boleh taklid kepada orang. Orang berubah pendirian, dia tetap. Akidah ni dia tak boleh main. Kenal Allah Ta'ala ni dia kena sungguh. Itu dia kenal Allah Ta'ala ni dia kena dengan yakin. Sebab itu di dalam maksud kalimah syahadah ni, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ana a'lamu, aku mengetahui. Ana a'tarifu, aku mengiktiraf. Ana atayaqanu, aku yakin bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ana afhamu, aku faham tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maknanya daripada di hati dia sendiri. Itu dipanggil bersaksi. Bersaksi itu dia faham sendiri, bukan dia taklid kepada orang. Jadi dalam masalah akidah ni diperintahkan supaya jangan taklid. Kita kena faham sendiri. Okey, terus. Bila mereka orang yang berkenaan dengannya dan mengharamkan harta, darah, keluarga dan anak-anak mereka, dan bila menghukum mereka dengan hukum Islam. Dalam kalangan mereka ada wanita badui, memelihara kambing lelaki dan wanita, petani padang pasir, hamba abdi, wanita membantu rum, orang yang jahil dan orang yang lemah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan kepada mereka, aku tidak akan menerima Islam anda, dan agama yang anda pegang tidak akan melainkan setelah anda berjaya membuktikan terlebih dahulu kebenaran apa yang aku berikan kepada anda. Ahli kalam selalu mengaku dan kepada rumuh. Dalam kalam ahli berpanjang dalam membuat renungan tentang tauhid rububiyah. Mereka beranggapan yang dikatakan ilahiyah itu ialah kemampuan untuk mencipta atau seumpamanya. Apabila sabit tidak ada yang dalam menciptakan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan,
Itulah yang digandungi oleh kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka tidak menyedari yang musyrik Arab turut hanya mengakui tauhid rububiyah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Maksudnya, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian tidak mencari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pembenci yang sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Maksudnya, dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pagi dan datang. Dan mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Dalam pengajian Jumat 20 di Nusantara juga banyak disebutkan kepada perbahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di dalam perkara rububiyah dan kurang diberikan kepada perbahasan tentang persoalan uluhiyah, syirik dan seumpamanya. Sebab tu kalau orang belajar tauhid hak kita belajar selama ni, boleh terima lagi. Pergi ke kubur berdoa kepada orang yang mati, kepada wali yang telah meninggal dunia, kubur karamah dia boleh terima. Walaupun belajar akidah. Nampak? Masih meletak itu sebagai wasilah aje. Sedangkan kalau kita faham bab rububiyah uluhiyah ni, selain daripada Allah Taala tidak boleh memberi bekas. Kita minta tu sebagai perantaraan kepada kubur, kepada wali. Hakikatnya kita kata Allah. Kalau kita dah kata Allah, kenapa tidak direct kepada Allah? Kenapa jadikan perantaraan? Kalau begitu sikapnya sama dengan orang musyrikin Mekah yang sembah berhala. Kenapa sembah berhala? Dia kata kami jadikan berhala ini sebagai perantaraan untuk bawa kami punya ibadat kepada Allah. Kenapa tak direct kepada Allah Ta'ala? Masih menggunakan perantaraan. Okey, terus. Kesimpulan, terdapat beberapa dalil yang menisbatkan wujud Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah dalil fitrah. Antara bentuk dalil fitrah ialah kembali di manusia ketika berada saat terdesak dan hajat kepada penciptanya yang maha tinggi. Dia melaku baik kepada al-tauhid maupun orang musyrik. Perasaan dan hajat kepada pencipta ketika berada di saat terdesak tersebut merupakan secara fitrah. Dia menunjukkan manusia bersurah dengan berakui kemudian Tuhan yang maha pencipta itu sendiri. Perasaan tersebut tidak dapat ditolak dengan begitu mudah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faiza masal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman, falamma kashafna 'anhu dhurruhu marra ta'allam yad'una ila dhurril masah. Kadzalika zuyina lil musyrikina ma kanu ya'malun." Maksudnya, dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia ditimpa kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya, sebagaimana ia memandang hidup bawaannya itu. Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Oleh kerana ia merupakan fitrah, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia kepada beribadah kepadanya sahaja dan bukan kepada yang lain daripadanya. Seruan ke arah melakukan ibadah kepada Allah meskipun telah manusia memperakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala dari segi fitrah. Jika ia bukan fitrah, sudah tentu seruan supaya memperakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu yang akan dilakukan terlebih dahulu dan bukan seruan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadahlah kamu kepadaku.
Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.